Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam mata pelajaran Matematik Tingkatan 4 KSSM Bab 8 Sukatan Sirakan dalam bahagian yang pertama. Kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari dalam statistik. Statistik ialah satu kajian ataupun pengumpulan, pengurusan, analisis, tafsiran dan pembentangan data. Semasa tingkatan 1, dalam bab 12 kita telah mempelajari pengendalian data dan perwakilan data. Jadi ada pelbagai kaedah untuk mewakilkan data. Seterusnya semasa tingkatan 2, dalam bab 12 juga kita telah mempelajari sukatan kecenderungan memusat, iaitu mean, median dan mode. Baiklah, kita masuk kepada silibus tingkatan 4 iaitu serakan. Serakan ialah satu kaedah untuk menunjukkan berapa jauh atau luas nilai-nilai suatu set data itu berselerak. Sebagai contoh, kita lihat keputusan pertandingan menembak bagi peserta A dan peserta B bagi 8 percubaan. Bagi peserta A, kita dapati semua cubaannya menghampiri sasaran, manakala bagi peserta B, cubaannya agak tersasar dan menjauhi daripada sasaran. Untuk peserta A, cubaannya menghampiri sasaran dan semua cubaannya berdekatan antara satu sama lain iaitu konsisten. Setiap cubaannya menumpu pada satu kawasan dan julat antara cubaan paling jauh dan paling dekat dengan sasaran adalah kecil. Jadi maksudnya semua adalah hampir dengan sasaran yang dituju. Jadi bagi peserta A, kejituannya adalah tinggi dan dia lebih konsisten. Manakala peserta B, cubaannya jauh dari sasaran dan semua cubaannya bertaburan dan tidak konsisten. Setiap cubaannya tidak menumpu pada satu kawasan, maka julat antara cubaan paling jauh dan paling dekat dengan sasaran adalah besar. Maksudnya cubaan yang paling jauh dengan cubaan yang paling dekat dengan sasaran adalah besar. Jadi ini yang dipanggil sebagai julat. Bagi peserta B, kejituannya adalah rendah dan dia tidak konsisten. Sebagai contoh, data di bawah menunjukkan jisim dalam kg bagi 24 orang pelajar dalam suatu kelas. Kita diberi dengan satu set data seramai 24 orang pelajar. Jisim mereka, nyatakan beza jisim dalam kg bagi pelajar-pelajar ini. Jadi penyelesaiannya, untuk beza jisim, kita perlu mengenal pasti data yang paling besar ataupun nilai maksimum dan data yang paling kecil iaitu nilai yang paling minimum dalam set data tersebut. Jadi jisim terbesar ialah 80 kg dan jisim terkecil ialah 44 kg. Maka beza jisim ialah 80 tolak 44 iaitu 36 kg. Beza jisim juga dimaksudkan dengan julat. Contoh 2, berdasarkan data yang sama dalam contoh 1, banner A, plot titik dan B, plot batang dan daun bagi set data tersebut. Kita masih lagi merujuk pada data yang sama, jisim bagi 24 orang pelajar. Untuk plot titik, jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu menggunakan skala yang sesuai dan seragam dengan nilai minimum dan maksimum. Setelah kita kenal pasti tadi berapakah nilai minimum dan maksimum, jadi kita boleh gunakan skala yang sesuai. Dan kita akan plotkan pada graf tersebut bagi setiap data ataupun jisim pelajar tersebut. Jadi kita akan dapati satu hasil plot titik yang seperti dipaparkan. Bagi soalan B, iaitu plot batang dan daun. Jadi pada bahagian lajur batang, jadi kita akan mulakan dengan 4. Kita kenal pasti data yang bermula dengan 4 jadi sebagai batang dan daunnya adalah pada bahagian sar ataupun yang belakang dia. Seterusnya kita kenal pasti yang bermula dengan 5 iaitu 50, 51, 52, 52, 53 dan seterusnya. Seterusnya batang yang bermula dengan 6 dan 7 dan seterusnya 8. Jadi ini adalah kekuncinya iaitu 4 bermaksud 44 kg. Jadi kita telah mempelajari kaedah perwakilan data ni semasa kita belajar dalam tingkatan 1 iaitu pengendalian data.
Seterusnya, membanding dan mentafsir serakan set data. Baiklah, kita ada dua kaedah untuk mewakilkan data yang kita fokuskan di sini, iaitu plot batang dan daun dan plot titik. Bagi plot batang dan daun, ia akan mengekalkan nilai setiap data agar mudah untuk dianalisis. Jadi plot batang daun ni adalah taburan satu set data dan kecenderungan data kepada satu nilai dapat dilihat. Jadi kita boleh lihat kecenderungan satu data terhadap satu nilai. Nilai manakah yang paling kerap muncul ataupun berulang. Jadi kelebihannya kita boleh lihat sendiri apakah data tersebut dan kita boleh baca secara terus. Untuk plot titik, titik yang diplot mewakili satu cerapan pada skala yang seragam. Maka ia sesuai digunakan jika bilangan cerapan tidak banyak, mirip dengan graf bar. Jadi kita boleh nampak seolah-olah dia macam graf bar, tapi ia dalam bentuk titik, plot titik. Seterusnya, contoh 3. 4 kumpulan pengawas sekolah yang masing-masing terdiri daripada 9 orang menjual kek cawan dalam satu jualan amal untuk mengisi dana badan pengawas sekolah. Berdasarkan plot titik tersebut, banding dan tafsirkan data tentang serakan bilangan kek cawan yang dijual oleh 4 kumpulan pengawas sekolah itu. Jadi di sini kita diberikan dengan 4 set data bagi 4 kumpulan, iaitu kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C dan kumpulan D. Dan ia mewakili bilangan kek cawan yang dijual oleh setiap ahli dalam kumpulan tersebut. Okey, jadi kita telah pilih satu skala yang sesuai dan seragam untuk semua kumpulan. Dan jika kita lihat di sini, kumpulan A nampak lebih seragam. Setiap ahlinya menjual 2 kek cawan, 3 kek cawan, 4 kek cawan dan seterusnya. Untuk kumpulan B, apa yang kita dapat lihat ialah ahlinya menjual 2 kek cawan seramai 3 orang. Ada yang menjual kek cawan sebanyak 6 seramai 2 orang. Okay, dan seterusnya kita lihat di sini. Ia agak berkelompok di bahagian bawah dan bahagian atas. Seterusnya untuk kumpulan C, terdapat 6 orang ahlinya menjual sebanyak 6 kek cawan. Jadi dia menumpu pada bahagian tengah sahaja. Manakala kumpulan D, terdapat 4 orang ahli kumpulannya menjual sebanyak 6 kek cawan. Jadi berdasarkan taburan data tersebut, kita lihat taburan bilangan kek cawan yang dijual oleh kumpulan A adalah yang paling seragam. Seperti yang kita lihat tadi, setiap ahli kumpulannya menjual, ada yang menjual 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Setiap ahlinya mempunyai cerapan yang berbeza. Bilangan kek cawan yang dijual oleh kumpulan B adalah yang paling tidak seragam. Okay, jadi kumpulan B, jika kita lihat, dia menumpu pada bahagian bawah. Terdapat 3 orang yang menjual 2 kek cawan. Ada yang menjual 6 kek cawan seramai 2 orang. Seorang menjual 8 dan 2 orang menjual 9 kek cawan. Dan seorang menjual 10 kek cawan. Bilangan kek cawan yang dijual oleh kumpulan D adalah lebih terserak berbanding kumpulan C. Jadi antara perbandingan antara kumpulan C dan D. Jadi jika lihat di sini, kumpulan D lebih terserak berbanding kumpulan C. Jadi sebab kumpulan C ni dia tertumpu kepada 6 kek cawan yang dijual oleh 6 orang ahlinya. Seterusnya contoh 4. Masa dalam minit yang digunakan oleh Farhan dan Iman untuk melayari internet selama 2 minggu ditunjukkan dalam plot batang dan daun di bawah. Banding dan tafsirkan data tentang masa yang digunakan untuk melayari internet oleh Farhan dan Iman. Baiklah, kita lihat plot batang dan daun dengan perbandingan bagi dua data. Jadi untuk kes seperti ini, kita boleh letakkan laju batang pada bahagian tengah dan di sebelah kiri adalah daun untuk Farhan dan di sebelah kanan ialah daun untuk Iman. Jadi berdasarkan data tersebut, kita boleh buat perbandingan. Farhan lebih banyak menggunakan masanya untuk melayari internet berbanding Iman. Jadi jika kita lihat di sini, Farhan mengambil masa lebih lama berbanding Iman untuk melayari internet. Masa yang digunakan oleh Farhan lebih terserak berbanding Iman. Jadi jika kita lihat di sini, masa yang digunakan oleh Farhan untuk melayari internet lebih banyak dan terserak secara lebih jauh. Dan masa yang digunakan oleh Iman lebih menumpu antara 40 hingga 50 minit. Jadi Iman hanya menggunakan masa yang kurang, iaitu sekitar 40 dan 50 minit sahaja.
dan dia menumpu pada bahagian atas ni. Seterusnya kita masuk kepada sukatan serakan. Sukatan serakan digunakan untuk menghuraikan darjah taburan nilai dalam suatu set data. Apakah kegunaannya? Dalam industri pembuatan, sebagai contoh, bahagian pengeluaran, operator akan menghasilkan produk. Produk dihasilkan dalam kuantiti yang banyak dan pantas. Di bahagian kawalan kualiti pula, pekerja akan mengambil sampel produk untuk diuji. Cerapan diplotkan pada carta kawalan. Jadi kalau kita lihat kat sini carta kawalan, kita ada had atas dan had bawah. Jadi sepatutnya dalam sampel produk yang diambil, cerapan yang dibuat mestilah berada di antara had atas dan had bawah. Bila cerapan berada di luar julat normal, penggera dibunyikan. Maksudnya jika ada sampel produk yang diambil dan diukur dan diuji dan dia terkeluar daripada julat yang dibenarkan, iaitu julat normal, had atas dan had bawah, maka ada sesuatu yang berlaku. Ada kemungkinan masalah pada mesin ataupun apa-apa saja pada bahagian pengeluaran. Jadi mesin dan pengeluaran dihentikan. Jadi pembaikan ataupun repair akan dibuat, juruteknik akan dipanggil, pengesanan kerosakan dilakukan dan kerja-kerja pembaikan mesin dilakukan jika perlu. Seterusnya, produk yang dihasilkan perlu disemak semula jika ada kecacatan. Jadi inilah kegunaan sukatan serakan yang kita pelajari dalam tingkatan 4 ini. Kita imbas kembali sukatan kecenderungan memusat yang kita telah pelajari semasa tingkatan 2, iaitu nilai purata yang mewakili suatu set data. Apakah mean, mode dan median? Jadi mean ialah purata nilai suatu set data. Ambil kira semua data. Jadi kita ambil kira semua data dan kita dapatkan purata. Sesuai apabila tiada nilai ekstrim atau pencilan. Dan ini adalah rumus untuk pengiraan mean. Seterusnya untuk mode. Mode ialah nilai yang paling kerap berulang dalam satu set data. Dan ia sesuai digunakan untuk mewakili kekerapan paling tinggi. Manakala median. Median ialah nilai yang berada di tengah-tengah apabila data disusun dengan tertib menaik atau menurun. Jadi kita ada satu set data, kita susun secara tertib menaik ataupun tertib menurun. Jadi median ialah data yang berada di tengah-tengah. Sesuai apabila wujud nilai ekstrim atau pencilan. Baiklah. Untuk sukatan serakan yang pertama iaitu julat. Julat ialah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Jadi apabila kita susun secara tertib menaik, julat ialah nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Julat antara kuartil ialah kuartil ketiga ditolak dengan kuartil yang pertama. Sama seperti julat tadi, bila disusun dalam tertib menaik, kenal pasti dahulu nilai kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi julat antara kuartil ialah beza antara kuartil ketiga dengan kuartil yang pertama. Jadi sebenarnya dia hanya mengambil kira 50% daripada keseluruhan data. Untuk variance dan CCM piawai, variance ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan mean. Apabila kita lihat contoh, katakan kita ambil data yang sama dengan julat antara kuartil ini. Apabila dikira mean, kita dapati satu garis nilai mean yang berada di tengah-tengah, iaitu purata bagi semua data tersebut. Kemudian kita kenal pasti berapakah jarak di antara data sebenar dengan mean tersebut. Jadi setiap beza tersebut, beza antara data sebenar dengan mean, dikuasa 2 kan dan seterusnya dijumlahkan, kita akan dapat variance. Dan untuk CCM piawai pula ialah punca kuasa 2 bagi variance dan mengukur serakan data pada mean. Sebenarnya variance dan CCM piawai lebih kurang sama, cuma bezanya variance masih lagi dalam kuasa 2. Manakala CCM piawai kita telah punca kuasa 2 kan variance tersebut dan kita akan dapat nilai beza serakan data daripada mean tersebut dengan unit yang sama dengan data yang diukur.
Baiklah, untuk sukatan serakan yang pertama iaitu julat sama dengan nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Contoh 5. Soalan A. Cari julat bagi setiap set data berikut. Seterusnya, berikan ulasan tentang serakan data bagi kedua-dua set tersebut. Kita diberi set X iaitu 7, 11, 13, 22, 30 dan 39. Set Y pula ialah 34, 20, 17, 48, 31, 4 dan 9. Okey, penyelesaiannya. Julat bagi set X, jadi kita kena kenal pasti dahulu apakah nilai maksimum dan minimumnya. Okey, 39 untuk nilai maksimum iaitu nilai cerapan terbesar dan 7 ialah nilai cerapan terkecil. Jadi julat sama dengan 39 tolak 7 iaitu 32. Manakala julat bagi set X, okey, jadi tak perlu pun susun dulu. Kita boleh kenal pasti cerapan terkecil iaitu 4 dan cerapan terbesar iaitu 48. Jadi julat bagi set Y ialah 48 tolak 4 sama dengan 44. Maka julat set Y lebih besar daripada set X. Bermaksud data bagi set Y lebih terserak berbanding data bagi set X. Jadi kalau kita bandingkan set Y dengan set X, kita dapati set Y mempunyai julat yang lebih besar daripada set X. Bagi soalan B, jadual di bawah menunjukkan skor markah yang diperoleh oleh sekumpulan pelajar dalam suatu pertandingan kuis. Jadi walaupun ini dalam bentuk jadual, ini masih lagi dalam data tak terkumpul. Skor untuk yang paling kecil ialah 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan bilangan pelajar untuk skor 0 ialah 0. Tiada pelajar yang mendapat skor 0. Bilangan pelajar yang mendapat skor 1 ialah 2 orang. Yang mendapat skor 2 ialah 8 orang dan seterusnya. 10, 1 dan 2. Tentukan julat bagi skor markah kumpulan pelajar tersebut. Skor 5 adalah skor yang paling besar iaitu cerapan yang terbesar. Dan jika kita lihat di sini, sebenarnya skor 5 ni kekerapannya adalah 2 orang. Jadi 2 orang mendapat skor 5. Maka 5 adalah skor ataupun cerapan yang terbesar. Manakala skor yang terkecil ialah 1. Kerana skor 0 tiada pelajar yang mendapat skor 0. Jadi kita dapati skor 1 adalah nilai cerapan yang terkecil. Seramai 2 orang juga. Jadi julat ialah 5 tolak 1 sama dengan 4. Seterusnya, sukatan serakan yang kedua iaitu julat antara kuartil. Iaitu kuartil ketiga tolak kuartil yang pertama. Jika disusun secara menaik atau menurun, set data tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kuartil iaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan kuartil 4. Kuartil 1 ialah 25% daripada data tersebut dan kuartil yang kedua ialah di antara 25 hingga 50%, kuartil ketiga antara 50% hingga 75%. Dan kuartil yang keempat ialah 75% hingga 100%. Jadi untuk kuartil pertama, kita perlu kenal pasti apakah data yang berada pada 25% tersebut daripada data keseluruhan. Manakala kuartil kedua iaitu median sebenarnya, iaitu data yang berada di tengah-tengah. Manakala kuartil yang ketiga ialah data yang berada pada sukuan ketiga. Kuartil yang ketiga iaitu 75% daripada keseluruhan data. Jadi ini adalah julat antara kuartil iaitu beza antara kuartil ketiga dan kuartil yang pertama. Serakan 50% bahagian tengah set data sahaja. Jadi jika kita lihat di sini, dia hanyalah mewakili 50% daripada set data tersebut. Jika kita lihat julat tadi, sebenarnya dia perbezaan antara cerapan yang terbesar tolak cerapan yang terkecil. Langkah menentukan kuartil yang pertama dan kuartil ketiga. Untuk menentukan kuartil 1 dan kuartil 3 ni, ada beberapa perkara yang perlu diambil kira. Dan ini adalah satu langkah yang sangat penting untuk kita betul-betul fahami bagaimana untuk mengenal pasti kuartil 1 dan kuartil 3. Pertama, susun data mengikut tertib menaik. Kemudian tentukan median set data terlebih dahulu. Ini adalah satu langkah yang wajib kita buat. Pastikan di mana mediannya. Kemudian bahagikan kepada dua bahagian iaitu sebelum dan selepas median.
jika bilangan data bahagian 1 dan 2 ganjil. Okey, ini adalah kes yang pertama. Okey, sebagai contoh saya letakkan ini adalah data yang pertama, data yang kedua, 3, 4 sehinggalah data yang ke-19. Ini adalah 19 data, iaitu bilangan datanya ganjil. Maka kita kenal pasti mediannya ialah data yang ke-10. Okey, selepas kita kenal pasti median, data yang di tengah-tengah, okey, kita akan bahagikan kepada dua bahagian, okey, iaitu sebelum dan selepas median. Okey, untuk bahagian yang sebelum median, kita kenal pasti juga data yang di tengah-tengah. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Maka data yang di tengah-tengah ialah data yang ke-5. Jadi data yang ke-5 tersebut ialah kuartil 1. Untuk bahagian yang kedua pula, iaitu selepas median, jadi data yang di tengah-tengah ialah yang ke-15. Data ke-15 adalah berada di tengah-tengah, maka ia adalah kuartil yang ketiga. Mestilah seimbang. Jadi kalau kita lihat kat sini ada 4 data di sebelah kiri dan 4 data di sebelah kanan. Okey, untuk kes kedua, jika bilangan data tersebut ialah genap, sebagai contoh kita ada 18 data, jadi kita kenal pasti mediannya ialah di antara data yang ke-9 dan ke-10. Okey, jika di antara ke-9 dan ke-10 kita dapatkan purata untuk dapatkan median, maka kita terus bahagikan dua, iaitu data antara 1 hingga 9 ni ialah bahagian yang pertama dan 10 hingga 18 ialah bahagian yang kedua. Maka kita dapati kuartil pertama ialah 5, iaitu data yang kelima berada di tengah-tengah. Dan untuk kuartil 3, kita bermula daripada data yang ke-10 hingga data yang ke-18. Kalau kita lihat di sini, data yang di tengah-tengah antara bahagian ini ialah data yang ke-14. Jadi ia adalah kuartil yang ketiga. Okey, jika bilangan data bahagian 1 dan 2 adalah genap. Jadi maksudnya bilangan data dalam bahagian 1 dan 2 ni dalam kotak ni, kotak 1 dan kotak 2 yang dimasukkan. Okey, sebagai contoh kita ada 17 data. Okey, kita dah kenal pasti data yang di tengah-tengah ialah data yang ke-9. Ini sebagai median, kita boleh keluarkan. Maka kita buat peta ataupun kotak untuk bahagian 1 dan bahagian 2. Bahagian 1 kita ada 8 data, bilangannya adalah genap. Jika genap, maksudnya kita perlu mencari purata di antara data yang ke-4 dan yang ke-5. Jadi bila kita puratakan, kita akan dapat kuartil yang pertama. Manakala untuk bahagian yang kedua pula, data di antara yang ke-13 dan ke-14, dan kita jumlahkan bahagi 2 ataupun kita puratakan, kita dapatkan titik tengah dia, iaitu itu adalah kuartil yang ke-3. Contoh seterusnya, jika bilangan data adalah 16, okay, kita boleh kenal pasti median. Okay, median berada di antara data yang ke-8 dan ke-9. Okay, kita dapatkan median dan kita bina kotak tersebut, kita bahagikan kepada 2. Jadi untuk bahagian yang pertama, pada bahagian bawah ni kalau kita lihat, kita dapati ada 8 data, iaitu genap. Jadi data yang ke-4 dan ke-5 adalah di tengah-tengah, maka kita puratakan untuk mendapatkan kuartil yang pertama. Dan untuk bahagian yang kedua, antara data yang ke-9 hingga 16, okay, bilangan genap juga. Jadi kita kenal pasti data ataupun data yang di tengahnya ialah di antara 12 dan 13. Jadi kita puratakan data yang ke-12 dan 13 dan itu adalah kuartil yang ketiga. Jadi ini adalah 4 kaedah untuk mengenal pasti kuartil pertama dan kuartil yang ketiga. Okey, jadi pelajar perlu berhati-hati dan memahami situasi manakah yang sesuai untuk digunakan bagi mengenal pasti Q1 dan Q3. Contoh 6 bagi julat antara kuartil. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap data berikut. Okey, kita ada soalan A. Okey, 30, 22, 45, 14, 11, 44, 33, 36, 12 dan 43. Jadi data ini belum lagi disusun dalam tertib menaik. Kebiasaannya kita akan susun dalam tertib menaik kerana kita lebih mudah melihat dalam bentuk tersebut.
susun dalam tertib menaik bermula dari 11 dan yang maksimum ialah 45. Jika kita kenal pasti tadi, kita dapati ada 10 data. Jadi mediannya ialah berada di tengah-tengah antara data yang ke-5 dan data yang ke-6. Okey, bila bilangan genap, bilangan data yang genap, maksudnya kita akan bahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian kiri kita ada 5 data dan bahagian kanan ada 5 data. Okey, jadi kuartil yang pertama kita boleh lihat di sini ialah data yang di tengah-tengah pada bahagian bawah ni. Kita boleh lihat data yang ketiga iaitu 14, kuartil 1. Dan untuk kuartil yang ketiga sama juga, data yang di tengah-tengah iaitu 43. Maka julat antara kuartil 43 tolak 14 sama dengan 29. Untuk kes bagi soalan B, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data, iaitu bilangan data yang ganjil. Okey. Susun dalam tertib menaik dan kita kenal pasti dahulu median. Jadi bila ada median yang berada di tengah-tengah macam ni, kita boleh keluarkan terus median tersebut daripada pengiraan ataupun pembahagian dua petak di sebelah bahagian kiri dan kanan ataupun bawah dan atasnya. Okey, iaitu sebelah kiri kita ada 4 data dan di sebelah kanan juga ada 4 data. Pada bahagian kiri kita ada 4 data, maka yang di tengah-tengah di antara data yang kedua dan ketiga iaitu 14 dan 17. Jadi kita puratakan. Okey, dan sebelah kanan juga sama, 37 dan 41. Data di antara 37 dan 41, maka kita puratakan lah. Okey, untuk Q1, 14 tambah 17 bahagi 2 sama dengan 15.5. Dan untuk Q3, 37 tambah 41 bahagi dengan 2 iaitu 39. Maka julat antara kuartil ialah 39 tolak 15.5 sama dengan 23.5. Untuk variance dan CCM PIY, okay, kita akan menggunakan kita akan bincangkan secara serentak kedua-dua sukatan ini. Rumus untuk variance iaitu hasil tambah bagi beza antara data tolak dengan min dikuasa 2kan bahagi dengan bilangan data. Ataupun kita boleh gunakan satu lagi rumus iaitu hasil tambah bagi X kuasa 2 iaitu setiap data dikuasa 2kan, kemudian dibahagikan dengan N iaitu bilangan data tolak dengan min kuasa 2. Okey, jadi untuk CCM PIY sama juga, cuma dia akan punca kuasa 2kan daripada nilai variance tersebut. Kelebihan bagi CCM PIY, unit yang sama dengan data. Jadi maksudnya unitnya nanti adalah sama dengan data sebab dah dipunca kuasa 2 kan. Tadi sebab kita kuasa 2 kan dia untuk variance. Jadi untuk CCM PIY setelah dipunca kuasa, jadi kita boleh nampak secara lebih mudah kerana unitnya sama dengan data. Okey, secara visual ataupun secara grafik, apakah maksud CCM PIY dan variance ni? Okey, sebagai contoh, X bar ialah min, iaitu purata bagi set data ni. Dan kita lihat kat sini kita ada satu bar yang berwarna oranye di sebelah kiri. Ini adalah beza ataupun perbezaan data sebenar dengan min bagi set data tersebut. Ini adalah mewakili data yang pertama. Okey, data yang kedua, data ketiga, data keempat, semakin mengecil perbezaannya. Dan seterusnya ada data yang sama dengan nilai min. Dan kita pergi kepada data yang melebihi nilai min. Jadi ini adalah perbezaan yang warna hijau. Okey, semakin besar perbezaannya kerana semakin jauh daripada nilai min. Jadi setiap perbezaan tersebut akan dikuasa 2kan dan dibahagikan dengan N, bilangan data. Jadi yang itu kita akan dapat nilai variance. Jadi sebenarnya konsep yang ini, rajah ni, kita boleh kaitkan dengan rumus yang pertama untuk variance. Walau bagaimanapun kita akan menggunakan rumus yang paling mudah ialah rumus yang di sebelah kanan. Kita akan gunakan hasil tambah data ataupun X kuasa 2 bahagi dengan N iaitu bilangan data tolak dengan purata ataupun min kuasa 2.
Contoh bagi variance dan sisian piawai iaitu contoh 6. Soalan A, cari variance dan sisian piawai bagi set data set A dan set B. Untuk set A kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita ada 7 data. Begitu juga dengan set B. Data ini telah disusun secara tertib menaik. Kalau kita lihat set A bermula dengan 12 hingga 27. Manakala set B bermula dengan 8 dan data maksimumnya adalah 30. Okey, jadi kita perlu cari variance dan sisian piawainya. Jadi untuk set A, untuk mengira variance, kita perlukan min. Okey, jadi untuk min, kita hitung min dahulu. Jadi kita jumlahkan semua data tersebut dan dibahagi dengan bilangan data iaitu 7. Jadi kita akan dapat min ialah 19. Seterusnya kita perlukan hasil tambah data kuasa 2. Okey, hasil tambah kuasa 2 bagi semua data. Jadi maksudnya kita perlu kuasa 2 kan setiap data dahulu. Sebagai contoh 12 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 dan seterusnya. Okey, ini adalah hasil tambah bagi data yang dikuasa 2 kan. Dia tak sama dengan kalau kita tambahkan semua iaitu 12 tambah 14 tambah 15, 19, 20, 26 tambah 27 dan kemudian kita kuasa 2 kan. Okey, jadi yang itu kesilapan yang mungkin dilakukan oleh pelajar nanti. Okey, jadi perlu dielakkan. Kita perlu buat setiap data dikuasa 2 kan dahulu, barulah dijumlahkan. Okey. Jumlahnya ialah 2731. Seterusnya gunakan rumus variance yang telah diberikan tadi, iaitu hasil tambah X kuasa 2 per N. Jadi hasil tambah X kuasa 2 kita dah kira iaitu 2731 bahagi dengan N iaitu 7. Tolak dengan 19 kuasa 2. Min kuasa 2 iaitu 19 kuasa 2. Maka kita dapat 29.14. Okey, daripada sini kita, oleh kerana variance ni dalam unit kuasa 2, agak sukar untuk kita kaitkan dengan data, set data yang diberi. Okey. Jadi jika kita lihat sisian piawai bagi set data A, okey, untuk sisian piawai kita cuma punca kuasa 2 kan variance tersebut. Jadi punca kuasa 2 bagi 29.14, kita akan dapat 5.398. Apa maksud sisian piawai 5.398? Jadi sebenarnya sisian piawai ni ialah sejauh mana setiap data bagi set A terserak daripada min. Jadi dia terserak secara purata 5.398 daripada min. Okey, untuk set B dengan proses yang sama dengan set A tadi. Okey. Jadi kita dapatkan min dahulu. Kita akan dapat 19 juga. Dan kita dapatkan hasil tambah X kuasa 2. Okey, kita dah kuasa 2 kan. Dan kita dah tambahkan semua data tersebut. Kita akan dapat 2853. Dan gunakan rumus variance. Okey, 2853 bahagi dengan 7 tolak 19 kuasa 2. Kita akan dapat 46.57. Okey, variance dia lebih tinggi daripada variance untuk set A tadi. Jadi sisian piawainya kita punca kuasa 2 kan. Dan kita akan dapat 6.824. Okey. Bila kita bandingkan dengan sisian piawai dan variance bagi set A dan set B. Okey, kita lihat dulu variance dan sisian piawai bagi set A iaitu 29.14 dan 5.398 berbanding set B iaitu variance 46.57 dan sisian piawai 6.824. Okey, jika kita lihat di sini sisian piawai bagi set A lebih kecil daripada sisian piawai bagi set B. Maka serakan data dalam set A adalah lebih kecil berbanding set B. Okey, jika kita lihat di sini secara kasar, jika kita lihat data-data pada set A lebih kurang hampir antara satu sama lain iaitu berada di antara julat 12 hingga 27. Okey, jadi dia tidak terlalu jauh. Dan bila dikira minnya sama iaitu 19. Set A dan set B mempunyai min yang sama iaitu 19. Untuk set B pula, data terkecilnya ialah 8 dan data terbesarnya ialah 30. Ini menunjukkan set tersebut terserak lebih jauh daripada min. Itulah yang dimaksudkan dengan sisian piawai. Jadi perbandingan yang kita dapat lihat di sini secara purata
bagi set A, datanya terserak sejauh 5 unit. Manakala set B terserak sejauh 6.8 unit. Itu maksud bagi CCM piawai yang kita telah pelajari hari ini. Contoh 7, jadual di bawah menunjukkan jaringan yang diperoleh oleh sekumpulan 24 orang pemain dalam satu liga bola sepak. Ini adalah bilangan jaringan 0 sehingga 5, ataupun skor lah. Dan bilangan pemain. Bagi kes ini, untuk bilangan jaringan 0, terdapat 2 orang pemain yang tidak menjaringkan gol. Manakala untuk skor yang maksimum iaitu 5, terdapat seorang pemain yang menjaringkan 5 gol. Soalannya ialah hitung julat antara kuartil, variance dan CCM piawai bagi taburan itu. Jadi kita akan hitung bagi keempat-empat sukatan serakan yang kita telah pelajari tadi. Pertama kita akan kira julat dulu. Contoh ini adalah satu contoh lain dalam bentuk jadual. Data tak terkumpul dalam bentuk jadual. Julat. Daripada data tersebut kita dapati julat ialah cerapan tertinggi ialah 5 dan cerapan terkecil ialah 0. Jadi kita lihat tadi untuk kes ni 0 diambil kira sebagai cerapan terkecil kerana terdapat kekerapan di sini, iaitu bilangan pemainnya 2 orang yang mendapat skor ataupun bilangan jaringan 0. Dan cerapan terbesar ada seorang tadi yang menjaringkan 5 gol. Jadi julat sama dengan 5 tolak 0, iaitu sama dengan 5. Untuk pengiraan julat antara kuartil, kita perlu menambah satu lagi lajur ataupun baris pada jadual tersebut, iaitu kekerapan longgokan. Apa maksud kekerapan longgokan? Maksudnya kita akan longgokkan setiap kekerapan bagi skor tersebut. Sebagai contoh untuk bilangan jaringan 0, kita ada 2 sahaja. Jadi kekerapan longgokan masih sama 2. Untuk bilangan jaringan 1, kita ada 8 pemain. Jadi kita longgokkan dengan kekerapan yang sebelumnya tadi, iaitu 2. Jadi 2 tambah 8 sama dengan 10. Seterusnya kekerapan longgokan yang ketiga ialah 10 tambah 7 sama dengan 17. Dan seterusnya sehinggalah ke bilangan jaringan yang terakhir, iaitu bilangan jaringan yang kelima. Dan pastikan jumlah kekerapan longgokan ataupun kekerapan longgokan yang terakhir sama dengan bilangan set data tersebut, iaitu 24. Secara umumnya kita boleh lihat sebenarnya pada bilangan jaringan 0 terdapat 2 orang pemain. Jadi sebenarnya di sini kita lihat ini adalah pemain yang pertama dan yang kedua. Kalaulah kita susun semula jaringan terendah hingga jaringan yang paling tinggi, ini adalah pemain pertama dan kedua. Seterusnya untuk jaringan bilangan jaringan 1 sahaja, ada pemain yang ketiga dan hinggalah pemain yang ke-10. Bila kita susunkan pemain tersebut, kita bariskan mereka. Jadi pemain ketiga hingga pemain yang ke-10 mempunyai jaringan 1. Seterusnya pemain yang ke-11 hingga pemain yang ke-17 mempunyai bilangan jaringan 2. 18 hingga 21 bilangan jaringannya adalah 3. Pemain ke-22 hingga 23 bilangan jaringannya ialah 4. Dan pemain ke-24, iaitu pemain yang terakhir, mempunyai jaringan 5 gol. Jadi daripada sini untuk kita dapatkan kuartil yang pertama, kuartil yang pertama ialah 1/4 ataupun suku daripada bilangan data. Bilangan data kita ialah 24. Jadi cerapan yang kuartil yang pertama ialah cerapan yang ke-6. 24 bahagi 4 ialah 6. Jadi cerapan yang ke-6, jika kita lihat di sini, skornya ataupun bilangan jaringan ialah 1. Jadi 1 ialah kuartil yang pertama. Untuk kuartil yang ketiga, iaitu cerapan yang ke-3/4 daripada 24 cerapan. 24 pemain. Jadi kita darabkan, kita akan dapat cerapan yang ke-18. Jadi siapakah pemain yang ke-18 ini? Apakah jaringan yang diperoleh? Jadi cerapan yang ke-18 berada di sini dengan 3 jaringan gol. Jadi kita dah kenal pasti tadi. Kuartil yang ketiga ialah 3 dan kuartil yang pertama ialah 1. Maka julat antara kuartilnya ialah Q3 tolak Q1 sama dengan 3 tolak 1
iaitu 2. Jadi jumlah antara kuartil ialah 2. Okey, jadi ini adalah satu kaedah lain berbanding dengan set data yang kita susun secara tertib menaik ataupun menurun tadi. Okey, jadi ini dalam bentuk jadual. Okey, masih juga dianggap sebagai data tak terkumpul walaupun ditulis ataupun diwakilkan dalam bentuk jadual. Untuk variance dan sisian piawai, okey, data tak terkumpul diberi dalam jadual. Okey, jadi kita perlu hitung min dahulu. Min ataupun X bar sama dengan hasil tambah Fx per hasil tambah F. Jadi rumus ataupun pengiraan min kita telah pelajari semasa tingkatan 2 okey, dalam sukatan kecenderungan memusat. Okey, untuk kes ini kita akan darabkan antara bilangan data iaitu 2 darab dengan data tersebut iaitu 0. Okey, jadi 2 darab 0 tambah 8 darab 1. Okey, F dia ialah 8 di sini. Jadi bilangan pemain ni dianggap sebagai kekerapan iaitu F, dan bilangan jaringan ni adalah X. Okey, jadi kita darabkan dan jumlahkan. Bahagi dengan hasil tambah semua kekerapan tersebut, iaitu kita ada 24 orang pemain tadi. Okey, jadi 47 per 24 sama dengan 1.958. Untuk Fx kuasa 2 pula, okey, hasil tambah Fx kuasa 2 sama dengan, okey, F ialah kekerapan kat sini, 2 darab 0 kuasa 2 tambah 8 darab 1 kuasa 2, dan seterusnya 7 darab 2 kuasa 2 tambah 4 darab 3 kuasa 2 tambah 2 darab 4 kuasa 2 tambah 1 darab 5 kuasa 2. Jadi 1 darab 5 kuasa 2. Kita dapat 129. Jadi kita gunakan rumus variance. Okey, hasil tambah Fx per hasil tambah F, 129 bahagi 24 data, tolak dengan min kuasa 2, 1.958 kuasa 2, maka kita dapat 1.333. Dan sisian piawai kita punca kuasa 2 kan sahaja, kita akan dapat 1.155. Okey, jadi agak kecil juga sisian piawainya. Okey, seterusnya yang terakhir ialah perbandingan kelebihan dan kekurangan bagi pelbagai sukatan serakan. Jadi kita telah pelajari tadi, terdapat 4 sukatan serakan yang kita pelajari iaitu julat, julat antara kuartil, variance dan sisian piawai. Apakah kelebihan dan kekurangan antara keempat-empat jenis sukatan serakan ini? Okey, untuk julat, kelebihannya mudah difahami, mudah dihitung, yang maksimum tolak minimum sahaja. Memberi sukatan kasar tentang serakan dengan cepat. Okey, tetapi kelemahannya ialah hanya mengukur serakan data antara nilai terbesar dengan terkecil. Tidak menunjukkan perubahan data-data yang terletak di antara nilai terbesar dan terkecil, dan dipengaruhi oleh pencilan atau nilai ekstrim dalam data. Maksud pencilan atau nilai ekstrim ni ialah data yang luar biasa, sama ada terlalu besar ataupun terlalu kecil pada set data tersebut. Jadi bila ada pencilan atau ekstrim, sebenarnya julat tidak menggambarkan serakan data tersebut. Okey, julat antara kuartil tidak dipengaruhi oleh pencilan atau nilai ekstrim dalam data. Okey, jadi setelah kita pelajari tadi, julat antara kuartil hanya mengambil kira kuartil ketiga dan kuartil pertama. Beza antara kuartil ketiga dan kuartil pertama, maksudnya 50% data di tengah-tengah sahaja. Jadi pencilan sama ada nilai ekstrim yang besar atau kecil tidak mempengaruhi julat antara kuartil. Tetapi hanya mengukur serakan data di antara Q1 dan Q3. Jadi dia tidak mengukur keseluruhan data. Untuk variance, pengiraan merangkumi semua nilai dalam data, okey, mengambil kira semua data, tetapi unitnya mempunyai matra yang lebih tinggi daripada unit data asal, iaitu kuasa 2 unit asal. Seperti yang saya telah sebutkan tadi, dia dalam kuasa 2. Jadi agak sukar untuk mentafsirkan. Ia melibatkan rumus yang agak rumit. Banyak pengiraan yang perlu dibuat untuk menghitung variance, termasuk juga sisian piawai nanti. Okey, untuk sisian piawai, pengiraan merangkumi semua nilai dalam data, sama macam variance. Dan kelebihannya, unitnya mempunyai matra yang sama dengan unit data asal. Jadi
untuk sisi yang piawai kita telah punca kuasa 2 kan, maka kita akan dapat unit yang sama dengan data asal. Jadi kekurangannya ialah ia melibatkan rumus yang agak rumit, sama macam variance tadi. Baiklah, setakat itu dahulu untuk bahagian yang pertama. Kita akan jumpa lagi dalam bahagian yang kedua nanti, iaitu membina plot kotak. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.